السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada Sahih Qasasun Nabawi karangan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, iaitu kisah yang ke-10, iaitu kisah yang bertajuk Musa alaihi salam wa malakil maut. Musa alaihi salam dan juga malaikat maut. Yang sebelum daripada ni, perbahasan sebelum ni ialah berkaitan dengan bagaimana satu mukjizat berlaku pada Nabi Musa, perkara pelik yang berlaku, iaitu batu yang melarikan pakaian yang ditanggalkan oleh Nabi Musa ketika mana beliau baginda mandi pada waktu itu. Kita dah sebut pada perbahasan yang lepas. Jadi pada malam ni kita tengok hadis yang seterusnya berkaitan dengan cerita-cerita pelik yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, iaitu kitab Sahih Bukhari dalam bab Al-Janaiz. Dalam kitabul Janaiz, bab man ahabbud dafani fil ardil muqaddasah, iaitu bab berkaitan orang-orang yang berhasrat, bercita-cita untuk meninggal dunia dan ditanam di tanah yang suci, iaitu 3 tempat lah, merujuk kepada bumi Makkah sendiri, Makkah Al-Mukarramah, kemudian Madinah Al-Munawwarah dan juga Palestin, ataupun kita sebut sebagai Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Sebelum pada kita masuk tengok dua riwayat yang dibawa oleh penulis hafizahullah taala, iaitu riwayat Bukhari dan juga riwayat daripada Muslim. Seperti mana biasa, penulis dia akan beri tamhid ataupun dia akan beri intro dulu. Kisah ni apa cerita dia secara ringkasannya. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia kata, kana Musa rajulan wajiha. Nabi Musa satu orang Nabi dan Rasul yang mempunyai kedudukan yang terkemuka berbanding Nabi dan Rasul pada sebelum itu. Maknanya sebelum datang Nabi Musa ni, tiada lagi yang sehebat berbanding Nabi Musa AS dan setinggi kedudukan. Wa qaidan fadha mulhima. Dia satu orang pemimpin yang banyak memberi inspirasi kepada orang sezaman dengannya ataupun selepas daripadanya, termasuklah kita umat akhir zaman. Bahkan kalau tengok, Allah Ta'ala memuatkan kebanyakan cerita dalam Al-Quran itu ialah berkenaan dengan Nabi Musa. Nabi Musa paling banyak ceritanya dalam Al-Quran, paling banyak berbanding Nabi Muhammad sendiri dan juga berbanding Nabi-Nabi yang lain.
istata'a an yaquda ummatun qasiyatut tiba'. Kata penulis rahimahullah, kekuatan kehebatan Nabi Musa ini boleh memimpin satu kaum, satu kumpulan manusia qasiyatut tiba'. Qasiyatut tiba' maksudnya ialah kaum masyarakat yang kontang tabiatnya, iaitu masyarakat yang gersang perangainya, tiada common sense, tiada budi pekerti yang baik, sama ada kelas atasan ataupun kelas bawahan. Maknanya daripada kalangan orang-orang atas ataupun orang-orang bawah, termasuk hamba abdi pun. Itu yang telah diberikan kepada Nabi Musa AS. Kathiratut taraddudi fi muwajahatil umuri qiyadatun hakimatun rashidah. Kata penulis rahimahullah, dia kata bila mana Nabi Musa menghadapi kaum tersebut, dia tidak ragu, tidak panjang masa yang dia ambil untuk melayan kerenah-kerenah kaumnya yang berbagai-bagai. Tidak panjang masa ni maksudnya ialah kalau berlaku terbantutnya dakwah itu kerana kerenah kaum ini, Nabi Musa tidak mengambil masa lama untuk rungkai balik benda yang terbantut tu, tapi mengambil sikap tidak mempedulikannya untuk progres kepada isu lain ataupun perkara lain. Sebab memang hakikat manusia, bila mana disuruh pada satu benda, dia akan bersalahan dengan apa yang disuruh. Sebab tu kita baca surah Hud. Surah Hud ni menarik. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dalam riwayat Abu Daud, bila mana Abu Bakar tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi ni, rambut Nabi mulai dipenuhi dengan uban, ada uban kat rambut Nabi. Abu Bakar kata, qad shibta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu telah beruban. Nabi pun jawab, syayyabatni Hudun wa akhawatuha, telah menyebabkan aku ni beruban dengan sebab banyak memberi perhatian pada surah Hud dan beberapa surah yang lain. Surah Hud ni dia menarik. Dia ada beberapa cerita Nabi dan Rasul, dan of course dalam surah tu terdapat juga cerita Nabi Musa ini. Cuma saya nak sebut, kalau kita baca Quran, ending, penutup kepada surah Hud tu, Allah Ta'ala cerita tentang walau ja'alnahu ummatan wahidah, sekiranya kami nak jadikan manusia ni satu pattern je cara dia berfikir dan bertindak, maknanya satu bangsa, satu agama, tak banyak songeh, kami boleh buat. Wala yazaluna mukhtalifin, Allah Ta'ala kata, tapi sifat manusia itu sentiasa mereka berselisihan. Maknanya mereka ada pilihan yang berbeza-beza, ada karenah yang berbeza-beza. Itulah hidup kita sekarang, kita menghadapi macam-macam orang. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat seterusnya, tuan-tuan boleh tengok pada penutup surah Hud ni, illa marrahima rabbuk, kecuali orang yang kami rahmatinya, walidzalika khalaqahum, dan demikianlah kami buat manusia ni untuk tengok dia orang berselisih, lalu dia orang urus perselisihan itu di mana-mana lapangan, bukan bidang agama, bukan hanya bidang-bidang tertentu, semua benda manusia ni dia akan berselisih dengan orang, dia tak akan suka sama dengan orang tu, sama ada perselisihan itu bersifat negatif ataupun perselisihan itu bersifat positif. Sebab ada dalam hadis Nabi sebut ikhtilafu ummati rahmah, walaupun hadis ni ada pertikaian sikit, perselisihan di kalangan umatku itu rahmat, sebab kita boleh ada banyak option bila mana kita ada satu masalah untuk kita selesaikan masalah tu. Tapi ada setengah-setengah perbalahan dia menjadi pertumpahan darah, yang tu tak mau. Cuma nak katanya tabiat manusia dia berselisih. Cuma ada setengah manusia bila mana dia berselisih tu, dia nak panjang cerita, dia nak buat teruk berbanding orang lain yang pilih pandangan lain pada dia. Allah Ta'ala kata walidzalika khalaqahum, demikianlah kami jadikan kamu semua.
Demikianlah kami buat manusia ni macam itulah. Kita pasti akan berselisih. Saya tak sependapat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tak sependapat dengan saya. Orang yang mendengar tak sependapat dengan orang yang menyampaikan. Itu normal. Tapi bagaimana manusia memilih untuk menguruskan perselisihan itu? Itu tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan. Bila mana kita baca ayat ni, kita akan tahu, hiduplah zaman mana pun, kita tak akan jumpa satu zaman yang orang satu pattern daripada atas sampai bawah. Tak ada. Dan sebab itulah cerita yang paling panjang dalam Quran adalah cerita Nabi Musa. Sebab Nabi Musa telah menghadapi pattern manusia yang sentiasa berubah. Dan bila mana dia berubah, teruk perangai dia. Dia berubahlah keadaan buruk. Dia menzahirkan tak setujunya dia dengan benda tu, teruk cara dia. Sama ada orang atas ataupun orang bawah. Itu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Lalu kita tengok apa yang dia sebut sini. Bila mana dia tengok, dia hadapi taraddud, berselisihan, berbolak-baliknya kaum itu, maka dia akan qiyadatun hakimatun rasyidah. Dia pandu umat tu dengan cara bijaksana, terpimpin. Wa kana dza khasa'isun fadhah. Nabi Musa itu mempunyai kelebihan yang berbagai-bagai. Wa sahibu quduratun 'aliyah. Nabi Musa itu pemilik kepada kemampuan yang luar biasa. Nabi Musa ni Allah Ta'ala berikan pada dia kekuatan yang luar biasa. Dia tolak orang-orang boleh mati kerana tolakan itu. Ini kita boleh tengok bagaimana Nabi Musa itu sendiri, pelajaran daripada kisah Nabi Musa. Wa man kana mithlahu fa innahu yatasarrafu tijahul akharin bima yunasibu syakhsiyatuhu tasarrufan tilqaiyyan. Kebanyakan manusia, bila mana dia berhadapan dengan perangai manusia yang berbagai-bagai ini, dia tak akan boleh pergi, kata penulis. Dia akan berubah, dia akan pilih benda-benda lain untuk sesuaikan diri dia, supaya dia tak terkena dan tak ambil masa lama untuk berinteraksi dengan kerenah orang. Sebab tu cerita Nabi Musa ni kita kena teliti, sebab Quran pun panjang cerita tentang dia. Tujuan dia supaya kita bersedia menghadapi kerenah orang, atau kita bukan orang yang berkerenah itu. Paling kurang lah. Maknanya kita baca tu, kita tak nak jadi macam kaum ni, tak nak jadi macam orang macam ni. Dah terang benderang di hadapan dia segala keterangan yang betul, masih lagi memilih untuk menidakkan, menafikan, mencari halang-halangan untuk menghalang benda itu. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Walidha fa inna malakil maut indama jaa yasta'dhinuhu fi qabdi ruhihi latamahu latmatan faqat 'ainuhu al-bashariyah faqad ja'ahu fi surati rajulin. Kata penulis rahimahullahu taala, oleh kerana Nabi Musa duduk dalam kaum yang suka menentang, dan Nabi Musa ni kadang-kadang dia guna kekerasan yang dibenarkan untuk berinteraksi dengan sikap dan tabiat kaum dia, kadang-kadang melahirkan karakter Nabi Musa yang sedikit defensif. Dia bukan agresif, tapi dia defensif. Agresif ni baran, cakap cara elok pun nak marah, cakap cara tak elok lagilah dia nak marah, lagi dia nak ajak berkelahi. Nabi Musa dia defensif, apa saja datang dia tak mudah terima. Oleh yang demikian kita akan tengok dalam cerita ni bagaimana Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Tapi dengan sebab dia ada rasa insecure dengan semua benda yang dekat dengan dia tak nak percaya lagi malaikat yang datang menyerupai manusia ni, dan dia rasa benda tu over, melampau. Dia telah menampar malaikat yang menyerupai manusia. Ni riwayat dalam Bukhari Muslim, nanti kita akan tengok hadis dia. Nabi Musa tampar malaikat tu yang datang menyerupai manusia, sehingga kornea mata dia lari, jatuh. Dia tampar malaikat, defensif. Dia tak suka apa cakap mengarut ni. Pelempang, memang pelempang betul lah. Dia lempang malaikat tu. Sehingga malaikat tu naik berjumpa Allah Azza wa Jal. Malaikat tu kata, kamu hantar aku kepada orang yang tak nak mati.
Allah Ta'ala betulkan balik mata tu, balik ke tempat asal, dan Allah Ta'ala beritahu tawaran-tawaran kepada Nabi Musa yang lain. Cuma nak katanya antara sebab Nabi Musa jadi macam tu ialah kerana menghadapi manusia yang paling crucial, paling rumit, kritikal, tabiat dia. Sekejap dia kata okey, lepas tu dia kata tak okey. Depan kita elok, belakang kita jahanam. Ini kategori manusia yang dihadapi. Okay. Kita masuk pada nas hadis dia. Nasul hadis rawal Bukhari fi sahihihi. Nas hadis diriwayatkan daripada Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahih beliau, iaitu Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala, iaitu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ursila malakul maut ila Musa alaihi salam. Telah diutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu sakkatun, bila mana malaikat maut itu datang kepada Nabi Musa, belum sempat apa-apa lagi, sakkatun. Sakkah ni maksud dia apa? Lempang, tampar terus, belum cakap apa lagi. Ini riwayat Bukhari. Faraja'a ila rabbih. Mungkin riwayat ni dia ikhtisar, nanti riwayat Muslim dia lagi komplit lah, lagi detail. Maka kembalilah malaikat tu kepada Tuhannya. Faqala, lalu kata malaikat tu, arsalatni ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, kamu telah hantar aku kepada satu orang hamba yang tak mau mati. Tak mau mati dia ni. Faraddallahu alaihi ainahu. Allah Ta'ala kembalikan mata yang tercabut daripada tempat asal dia tu. Riwayat ni sebut sakkah, lepas tu tak sebut. Lepas kena tampar tu apa jadi. Cuma bila mana naik jumpa Tuhan, dalam hadis ni Nabi kata faraddallahu alaihi ainahu. Allah Ta'ala kembalikan kornea mata dia tu, berbola mata dia tu masuk ke tempat asal, dalam bentuk orang kata apa, penjelmaan sebagai manusia, bukan bentuk asal malaikat. Wa qala irji', kata Allah Ta'ala kepada malaikat, irji', kembali kamu. Faqul lahu, katakan kepada dia, yadha' yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanah. Turun balik, jumpa pada Nabi Musa, beritahu pada Nabi Musa, letakkan tangannya di atas seekor lembu. Riwayat ni kalau tengok apa yang dia terjemah, dia kata Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kembali kepada Musa, katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya di belakang lembu jantan. Thawr ni dia beza pada bakar. Bakar ni lembu tempat kita ni lah, lembu tempat kita ni kita panggil bakar. Bakar ialah lembu yang biasa, lembu tempatan, baladi, tapi dia punya bulu tak lebat. Thawr ni ialah lembu yang lagi besar badan dia dan lagi sasa, dan dia mempunyai bulu yang lebat sikit. Okay. Kemudian kata dalam hadis ni, falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanah. Allah Ta'ala kata pada malaikat, beritahu pada Nabi Musa, suruh dia letak tangan dia di atas belakang lembu jantan yang berbulu lebat ni, thawr ni, maka segala bulu yang berada di bawah tapak tangannya itu akan mewakili umur yang berbaki kepadanya. Setiap sehelai bulu mewakili setahun umur. Itu dalam hadis. Maknanya banyak mana kita tekak atas belakang kata apa, belakang lembu tu, bulu tu setiap satu bulu, sehelai bulu tu bersamaan dengan setahun. Panjanglah usia. Tangan Nabi Musa bukan macam tangan kita, kecil dia pula Bani Israel. Tuan-tuan tengok baca hadis, dia lempang malaikat pun tercabut mata, dia lempang kita tercabut nyawa tu. Bukan kata tercabut mata, sebab dia pernah lempang orang lain pun tercabut nyawa dah. Okey, dia lempang Kibti. Tuan tahu Kibti ni orang besar. Kibti ni orang Mesir sekarang. Tuan-tuan tengok Google, tengok gambar orang Mesir, perempuan dia tongges junjung atas kepala.
Itu Qibti punya keturunan. Orang Melayu kita orang lelaki akak tongges, terkehil kepala bau dah. Dia junjung besar orang dia, tolak kita, jatuh kita. Saiz 2 pintu, 2 daun pintu tak muat masuk. Dia lempang yang tu mati. Dia lempang yang tu. Dia lempang dia kawan tu mati. Dia bukan lempang lah, dalam Quran sebut. Dia macam tolak je. Tolak biasa. Sebab waktu tu Qibti tu dia nak bergaduh dengan Bani Israel. Bani Israel tu panggil, Nabi Musa perasan, dia tolak Qibti tu jatuh dan dia meninggal. Lekat satu kes jenayah sehingga Nabi Musa kena keluar daripada Mesir, patah balik ke Mesir untuk menghadap Firaun. Firaun buka cerita, tak payah cakap sedap sangatlah, hang pun bunuh orang juga. Itu kes jenayah dia angkat balik. Cuma nak kata zu quwwah, dia orang yang ada kekuatan, lain macam kekuatan dia. Kemudian kita tengok apa lagi dalam hadis ni sebut. Dia kata Abu Hurairah menyambung lagi hadis tu, qala ay rabb thumma madza. Maknanya selepas daripada itu apa jadi? Apa nak kena buat? Qala thummal maut. Lepas pada habis bulu yang duduk bawah tapak tangan dia tu berapa helai, contohlah 10,000, maknanya 10,000 tahun ataupun 20,000 helai bulu duduk ada bawah tangan tu. Kemudian pada tu kata Allah Ta'ala kepada malaikat tu, katakan kepada Musa al-maut. Qala fal'an fasa'alallahu an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajrin. Dalam hadis ni sebut, Abu Hurairah tu kata, yang riwayatkan hadis ni, bila mana malaikat turun beritahu pada Nabi Musa, malaikat yang baru kena lempang tadi tu turun beritahu. Dia kata aku ni malaikat nak cabut nyawa. Memang betul malaikat. Allah Ta'ala bagi pada kamu pilihan. Kalau nak hidup, letak tangan atas belakang lembu. Lembu mana tak bagi tahu. Lembu warna apa, duk kawasan mana, milik siapa tak bagi tahu. Tak pentinglah tahu lembu tu apa. Lembu tu milik siapa dan berada di mana, tak perlu cari pun. Okay. Kemudian Nabi Musa tanya kepada malaikat, kalau aku tak nak letak, apa pilihan Tuhan bagi? Tuhan bagi pilihan pada kamu, mati. Maka kata Nabi Musa, fal'an, matilah, senang, aku tak nak. Aku pun, sebab apa Nabi Musa jawab fal'an, sekaranglah mati? Sebab tak sanggup, penat menghadap manusia yang berbagai-bagai kerenahan. Aku dah penat dah, bagi mati sekarang. Okay. Kemudian dalam hadis tu kata, fasa'alallah an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajrin. Allah Ta'ala, dia minta pada Allah Ta'ala supaya dia meninggal, dia ditanam di kawasan tanah suci, yang mana border di antara tanah suci dengan tanah halal tu lebih kurang 1 lontaran batu. Sebab tanah suci di Palestin tak luas macam tanah suci Madinah dan tanah suci Mekah. Jadi dia ada border yang sangat sempit, tak banyak sangat. Okay. Qala, kemudian sabda Nabi, falau kuntu, sekiranya aku pergi ke situ, summa, kemudian la ra'aitukum, aku akan tunjuk pada kamu kubur Nabi Musa alaihissalam, ila janibit tariq indal kathibil ahmar, yang mana kubur Nabi Musa itu ianya berada di sisi jalan, yang mana jalan itu dipenuhi dengan dataran berpasir dan pasirnya berwarna merah dan bergelombang. Al-Kathih ni maksud dia apa? Bila mana bertiup angin, nampak macam dia beralun. Wallahu alam, tak diketahui tempatnya di mana by exactly. Tapi yang pasti dalam hadis ni sebut, Nabi kata kalau aku pergi, dan Nabi tak pergi ke situ. Kalau aku pergi situ, aku akan tunjuk kepada dia, kepada kamu semua ni, para sahabat ni, kubur Nabi Musa, di situlah dia disemadikan. Cuma Nabi-Nabi bagi pembayang. Pembayang dia ialah di tepi jalan, yang mana kawasan itu dataran tanahnya berpasir, pasirnya warna merah. Dan bila mana angin bertiup, nampak beralun. Itu saja daripada hadis. Daripada hadis ni, riwayat Israiliyat seterusnya, mana yang dibawa oleh Bani Israel apa-apa semua ni banyak. Ada dikatakan ianya di Palestin. Dari segi realiti memang dia di Palestin lah, tapi kat mana tak tahulah.
Sebab Palestin pun dia satu wilayah yang luas. Palestin dulu duduk dalam Syam. Bila mana sebut Syam, Syria, Iraq sebahagian, Jordan sekarang, Palestin keseluruhannya, dan sebahagian Lebanon. Ini semua dipanggil dengan Syam. Dalam wilayah Syam ni ada tanah suci, Jerusalem tu lah, kawasan yang kita tahu adanya Masjid Aqsa sekarang tu. Okay. Kalau kita tengok dari segi realitinya, kawasan tu macam tak ada lah pasir yang berwarna merah. Pasir yang berwarna merah ni berada di kawasan lain. Dikatakan kawasan tu ialah kawasan penduduk kaum Nabatian duduk situ. Ianya berada dalam negara Jordan sekarang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, di Jordan ni ada dua tempat. Satu nama dia Petra, satu nama dia Wadi Rum. Bukan Rum Parsi tu, Wadi Rum nama dia. Istilah dia Rum lah. Situ tuan-tuan akan tengok padang pasir yang lain pada padang pasir di negara Teluk. Negara Teluk ni padang pasir dia warna macam cerah sikit. Warna dia warna tanah biasa tapi dia cerah. Tapi Wadi Rum ni warna dia warna merah. Dan orang kata apa, ada orang-orang Badui lah duduk situ. Wadi Rum dengan Petra ni terkenal di Jordan sebab apa? Sebab dia kawasan pelancongan yang mahal. Tuan-tuan nak masuk Petra ni, orang kita kalau pergi buat umrah singgah Jordan ni, nak masuk Petra, bayaran tiket masuk untuk perjalanan paling pendek sehari, masuk 9 pagi keluar 6 petang, bayaran dia 50 dinar Jordan bersamaan dengan 50 kali 6 ringgit. Sedinar Jordan 6 ringgit, 300 lebih kurang. Kecuali student situ, saya zaman belajar dulu, 1 dinar 6 ringgit. Tuan-tuan tengok, jauh beza. Pelancong luar 300, orang situ 6 ringgit. Kalau Malaysia ni tiket dia taklah jauh sampai tara tu. Nak masuk untuk orang kata apa, foreigner ni, tapi Jordan dia memang jauh dia punya gap dia tu dengan orang luar. Wadi Rum pun sama, kos yang mahal lah. Dan dia ada package yang mahal lagi. Package nak duduk dalam tu, nak berkemah dengan orang-orang Badui dalam tu, package seminggu ada, package 2 minggu ada, package sebulan pun ada. Tapi bayarlah, bayaran dia mahal. Kebiasaannya yang masuk ni ialah geng-geng arkeologis daripada Eropah yang masuk. Melayu tak masuk lah, Melayu masuk pagi keluar petang. Tu je lah, masuk tengok ambil gambar keluar. Tapi nak pergi yang tempat penggambaran filem Star Wars tu, tempat yang orang kata apa, yang pasir merah tu, cerita Star Wars duk berlakon situ lah, Jordan ni. Di Petra tu cerita Transformers tu. Orang kenal tu sebab, bukan sebab Nabi Musa pun, sebab Star Wars dengan Transformers je. Okay, orang kenal sebab tu. Kalau baca Quran tak kenal lah lagi. Tengok Star Wars kenal, tengok Transformers tahulah tempat tu. Okay. Dua-dua tempat tu tempat penggambaran filem-filem Hollywood semua banyak buat situ. Dia orang berkampung dengan sebab shooting, dia orang berkampung dengan sebab arkeologi. Sebab di Petra tu dan juga di Wadi Rum, walaupun ianya luas, masih lagi banyak belum diterokai, dan yang baru diterokai tak sampai 20%. Maknanya masih lagi luas dalam tu, sangat banyak lagi. Cuma nak katanya boleh jadi kawasan tu jugalah, dan boleh jadi itu tanah suci zaman dulu, bukan tanah suci sekarang. Tanah suci untuk umat Nabi Musa dulu. Sebab kalau tuan-tuan tengok kesan peninggalan kaum Nabatian masih lagi tersusun. Petra tu gambar dia punya macam gerbang masuk istana dua, satu yang bawah, satu yang atas. Cantik. Dan dia ada satu saliran air yang masih lagi tak berfungsi, tapi dia ada. Benda tu ada, dia tak berfungsi dah pun. Tak ada dah air yang mengalir. Dia macam satu bandar terancang yang elok dibuat. Cantiklah di Petra ni. Okey. Boleh dikatakan, ada para ulama mengatakan situlah tempat. Sebab tu kalau tengok pengikut kepada satu aliran ni, aliran yang sedang orang kata apa, diberi perhatian oleh para pengkaji agama, dan juga aliran yang diberi perhatian juga oleh pihak keselamatan negara, termasuklah kita Malaysia ni, iaitu aliran ataupun ajaran Millah Ibrahim ni. Mereka menjadikan Petra tu sebagai kiblat orang Islam.
Dia tak kata Mekah Madinah ni, bukan. Kaabah tu bukan. Millah Ibrahim kata situ tempat dia. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke Petra ni, tuan-tuan akan terkejut tengok. Cantik lah. Cuma dia orang kata apa, dia bandar yang tersusun, dan peninggalan artifak dia tu seakan-akan real, macam orang tak tinggal lama. Orang baru tinggal 10 tahun, 20 tahun. Tak nampak macam 1000 tahun. Cuma kalau tuan-tuan sampai dekat tempat Optimus Prime, turun sampai situ bau tai unta je, tak bau apa pun. Kau nak pergilah. Ada tai unta je banyak situ. Time nak syuting dia bersih lah. Okay. Cuma nak katanya itu antara tempat orang suka pergi, tapi ia masih lagi dalam andaian. Tapi kalau orang pergi, orang akan rasa betul kot tempat ni. Samalah kalau orang pergi ke gua Ashabul Kahfi di Jordan yang kata 7 orang pemuda tidur situ pun, orang akan rasa dia betul, dia exactly macam Quran. Sebab yang paling menyerupai pemetaan dia dalam Quran dengan di mata kita, di situlah kawasan dia. Dekatlah dengan bandar Amman tu. Siap ada bilik-bilik dan dia macam gua yang agak tersusun. Wallahu a'lam. Ramai orang percaya itulah gua Ashabul Kahfi, sebab ada peninggalan tulang-tulang. Tak tahu tulang apa, tapi tulang tu real tulang lah. Dia letak dalam satu bekas kaca. Dia katakan itu tulang orang, ada yang kata itu tulang anjing. Wallahu a'lam, tak diketahui lah. Tapi dia punya tempat tu sama dengan Quran, sebab matahari masuk belah sini, kita boleh ngam dengan apa yang Quran sebut. Dan di situ ada masjid yang berdekatan. Wallahu a'lam. Cuma nak katanya orang mengaitkan tempat itu. Okay. Tapi dalam hadis Nabi kata, Nabi Musa minta pada Allah Ta'ala supaya dia meninggal tanam di tanah suci. Dan Nabi Muhammad kata, kalau aku boleh tunjuk pada kamu, aku akan tunjuk tempat itu. Tapi Nabi tak sampai. Okay. Kemudian kita tengok riwayat seterusnya, itu riwayat Muslim. Qala falatama Musa alaihi salam aina malikil maut fafaqa'aha. Malaikat maut telah datang pada Nabi Musa. Maka malaikat maut itu berkata kepada Nabi Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Dah habis dah umur kamu. Falatama, lalu ditampa muka Nabi Musa, muka malaikat itu oleh Nabi Musa. Fafaqa'aha. Perkataan faqa'aha tu maksudnya tersembul keluar matanya. Dua-dua belah, bukan satu. Mata jatuh keluar, jatuh kat pipi. Fafaqa'aha ni jatuh sini. Kedua-duanya jatuh. Okay. Kemudian apa jadi? Malaikat tu kembali pada Tuhan dan berkata, sesungguhnya engkau mengutuskanku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Bahkan ia telah membuatkan kedua mataku keluar. Dalam hadis tersebut, waqad faqa'a 'ainai, telah tersembul keluar dua mataku. Qala faraddallahu ilaihi 'ainahu wa qala irji' ila 'abdi faqul al-hayatu turidu fa in kunta turidu al-hayah fadha' yadaka 'ala matni thawri. Allah Ta'ala kata kepada malaikat tu, dikembalikan mata malaikat, bukan mata betul. Malaikat kita tak tahulah dia punya realiti bentuk badan dia macam mana. Okay. Cuma ini ialah badan yang dia jelmakan diri dia, iaitu badan manusia biasa. Allah Ta'ala kembalikan keadaan yang elok, kemudian suruh pergi ngadap balik Nabi Musa dan beritahu, kalau kamu nak hidup, kamu kena buat macam ni, letak tangan atas belakang lembu. Sebab itulah kita tengok binatang ni, lembu ni, setengah-setengah orang dia ada kepercayaan tertentu. Saur ni kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kerbau, walaupun kerbau dalam bahasa Arab dipanggil dengan nama jamus. Okay. Cuma saya nak katanya, bila mana sebut binatang-binatang ni, ada setengah-setengah orang dia minat dengan benda-benda macam ni, akhirnya dia pergi kepada unsur mengkuduskan binatang tersebut. Sebab tu ada setengah-setengah agama di dunia mengkuduskan lembu, mengkuduskan binatang itu, binatang ini, tanaman itu, tumbuhan ini. Sebab rasa ianya satu benda yang memberi sumber kehidupan. Sebab orang percaya, setengah-setengah agama tertentulah percaya, daripada lembu ni lah kita dapat susunya, daripada lembu ni lah ladang kita ni boleh diurus dengan baik, sebab dia jadi pembajak kepada tempat tanaman tu lah. Okay.
Jadi ada rasa nak hormat, appreciate lembu, dia buat macam tu. Cuma nak katanya, dia banyak disebut, kadang-kadang dia menarik perhatian orang, dia nak fikir ke arah benda-benda yang macam tu. Okay. Kemudian dalam hadis tersebut dia kata, sekiranya kamu nak hidup, kamu pilih macam tu. Lalu Musa bertanya, kemudian apa pilihan seterusnya? Allah Ta'ala berfirman, kemudian engkau mati. Maka Musa berkata, jika demikian sekaranglah waktunya. Maknanya matikan terus aku tak nak hidup, dan dekatkan aku dengan tanah suci sejauh jarak lemparan dengan menggunakan batu. Lebih kurang ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Kita tengok dalam syarah hadis dia kata apa? Telah berkata Al-Maziri, ini syarah dalam Bukhari, sebahagian golongan yang anti Tuhan mengingkari hadis ini berserta gambarannya dengan hujah bagaimana mungkin Musa menampar mata malaikat. Maka para ulama menjawab syubhat ini dengan beberapa jawapan. Pertama, tidak mustahil bila Allah mengizinkan Musa untuk melakukan tamparan itu sebagai ujian dan cubaan bagi yang ditampar, iaitu malaikat maut. Kerana Allah melakukan pada makhluk sekehendaknya, juga menguji makhluknya dengan sekehendaknya. Maknanya jawab para ulama, sebab ada orang petikai, macam mana boleh tampar malaikat? Bukankah malaikat tu digambarkan dengan malaikat yang gerun, malaikat maut? Tiba-tiba Nabi Musa boleh tampar. Dia kata kalau Allah Ta'ala izinkan benda tu boleh berlaku. Itu jawapan common lah, general sangat. Okay. Yang kedua, hal ini majaz. Kelompok kedua kata, bukan dia tampar malaikat tu sehingga mata dia keluar. Tampar sini maksud dia berhujah, berdebat. Tapi yang ni pun tak berapa kuat, sebab dalam hadis sebut Allah Ta'ala baiki mata malaikat tu. Maknanya dia bukan majaz. Yang ketiga, Musa tidak tahu bahawa yang datang itu ialah malaikat. Ini jawapan yang paling konkret lah. Dan Musa mengira ianya orang asing yang ingin membahayakan nyawanya. Macam saya sebut tadi lah, dia hidup dalam kalangan orang yang selalu menentang. Dia hidup dalam keadaan diburu orang, duduk dalam buruan macam penjenayah. Setiap orang yang datang, dia akan rasa terancam. Lalu dia akan defend diri dia, termasuklah dia akan tampar orang-orang yang buat benda-benda yang dia tak dapat nak agak. Maknanya tak bagi jawapan yang jelas. Okay. Kemudian dia kata, sehingga Nabi Musa telah membela dirinya. Pembelaan ini membuat dirinya tanpa sengaja melukai matanya. Inilah yang dijawab oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya daripada kalangan ulama terdahulu, dan ia juga dipilih oleh Al-Maziri dan juga Al-Qadhi Iyad. Ini dalam syarah Sahih Muslim, iaitu Al-Minhaj. Nak katanya bahawasanya ada setengah-setengah kelompok, terutamanya yang meragui tentang hadis-hadis yang macam ni, mereka timbulkan syubhat mengatakan benda ni macam tak masuk akal, benda ni macam mengarut. Sedangkan malaikat maut tu digambarkan dengan pemilik kegerunan, orang akan takut dengan dia, orang tak boleh buat apa, kaku kita bila mana datang malaikat maut. Okay. Jadi nak sebut pada dia, nak sebut pada kita, syubhat sentiasa akan datang lah. Syubhat ni kesamaran untuk kita rasa, orang kata apa, rasa ragu kepada hadis ni. Penjelasan seterusnya disebut, Rasulullah memberitakan kepada kita, di antara kemuliaan para nabi di sisi Allah, mereka diberi pilihan untuk hidup ataupun mati bila mana menjelang habis ajalnya. Semua nabi macam tu. Dia akan datang utusan tanya, nak hidup lagi ke atau nak mati sekarang. Hatta Nabi Muhammad sendiri pun dalam hadis riwayat Aisyah, datang malaikat tanya, nak hidup lagi ataupun pilih untuk Rafiqil A'la, nak bersama dengan Rafiqil A'la. Maka dalam hadis yang sahih kita tahu, Nabi pilih untuk meninggalkan dunia ni. Sebab tabiat manusia, bila mana dia nakkan kebenaran, dia nak stay atas kebenaran, dia susah untuk tegar di atas kebenaran, untuk sentiasa tak terperangkap dalam menjaga pendirian ni. Macam kita semua ni lah, nak jaga pendirian ni kadang-kadang terperangkap, letih nak terperangkap selalu ni, jadi mati lebih baik sebahagian kalau kita tengok. Tapi kita tak bolehlah minta macam tu, sebab kita bukan Nabi dan Rasul. Cuma kita sedar dan akui untuk mempertahankan pendirian, tambah akhir zaman, dia bukan mudah. Bertembung pendirian kita dengan pendirian orang atasan yang memayungi kita, yang urus takbir kita, itu pun kita berat.
Bertembung pendirian kita dengan pasangan hidup, dengan kawan rapat, susah, kaku mulut ni. Kadang-kadang nak beritahu untuk melafazkan, aku sebenarnya tak setuju dengan apa yang kamu sebut. Kita dah fikir dah apa implikasi daripada sebut macam tu. Biasanya kalau orang tu dia berani sebut, bila mana dia berani sebut, dia dah tahu risiko yang dia akan kena. Sebab tu kita baca Quran, kita baca surah Ghafir, kita akan tengok bagaimana lelaki daripada keturunan Firaun yang dia tak tahan dah hati dia ni, duk tengok Nabi Musa berdebat dengan Firaun. Semua justifikasi Firaun kepada Musa karut. Dia kata, zaruni aqtul Musa, biar aku bunuh Musa, kata Firaun. Falyad'u rabbahu. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi a'udzubika, wahai Tuhan, aku mohon berlindung denganmu daripada keburukan apa-apa pun, wa min kulli mutakabbirin, dan juga daripada orang-orang yang sombong. Allah Ta'ala pun sebut dalam surah Ghafir, wa ja'a rajulun mu'minun yaktumu imanahu min ali fir'aun. Datang satu orang lelaki daripada keluarga Firaun yang telah menyembunyikan imannya. Lalu dia pun interrogate Firaun. Dia buat interogasi pada Firaun. Dia kata, salah ke? Teruk sangat ke orang yang tak nak mengiktiraf kamu Tuhan? Dia nak iktiraf Tuhan dia Allah. Kalau dia betul dalam apa yang dia sebut, kita yang jahanam. Tapi kalau dia tipu, keburukan tu hanya pada dia seorang. Tuan-tuan tahu cerita kesudahan lelaki ni. Lelaki ni dikatakan bakal pengganti Firaun. Tapi Allah Ta'ala lunakkan hati dia, dia ikut ajaran Nabi Musa cara diam-diam. Dia tak terang-terang, lama dah dia tahan. Tapi hari ni dia nak menzahirkan. Apa jadi pada dia? Dalam riwayat Israiliyat, dalam kitab-kitab tafsir, kitab Siyar sebut, lepas pada dia lawan Musa terang-terang macam tu, dia kata apa punya cadangan suruh bunuh Nabi Musa, tak ada kena-mengena. Sedangkan apa yang Musa sebut senada dengan Nabi Yusuf sebut sebelum ni. Apa jadi pada dia? Hilang pada Mesir, tak tahu pergi mana. Nanti kita sambung lepas pada azan. Kita bagi azan dulu. Okay, kita sambung sikit lagi tadi. Saya nak sebut tentang bagaimana orang yang pertahan pendirian, dia akan tanggung risiko dia. Tuan-tuan baca dalam surah Ghafir ayat 28, Allah Ta'ala cerita tentang satu orang lelaki daripada keluarga Firaun. Dia interrogate Firaun depan-depan. Dia kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kamu nak bunuh satu orang lelaki yang kata Tuhannya Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan datang bukti yang nyata, hujahnya kemas, solid. Sedangkan apa yang kamu buat itu hanyalah dakwaan, assumption. Itu hanya satu sangkaan semata-mata yang berlaku. Dan dia wubuh lagi dekat Firaun, dia kata, wa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibu. Kalau dia tipu, buruknya penipuan dia tu hanya dia seorang. Sebab Nabi Musa, dia scam orang bukan scam. Kalau dia scam orang pun, dia tak merugikan duit mana-mana orang pun. Tapi Nabi Musa bukan scam lah. Saya nak sebut bahasa mudah supaya kita mudah tangkap. Okey. Cuma yang ujung tu dia agak menarik sikit. Wa in yaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Sekiranya yang Nabi Musa seru tu betul, kita semua ni semua bangkang dia, kita pasti akan kena seperti mana yang sepatutnya kena pada orang yang mendustai kebenaran. Tuan-tuan baca dalam kitab-kitab yang terkenal, kitab sirah, kitab siyar, tafsir pun dia sebut, lelaki ini hilang daripada Mesir serta-merta. Cerita lawan pemerintah depan-depan ni, lepas pada tu anda hilang, ialah cerita yang dah berlaku lama. Walaupun orang tu satu orang yang rapat. Kalau setakat kena gantung keahlian tu biasa. Cuma nak katanya itu benda normal lah. Itu benda normal yang dia akan kena. Hilang, lelaki itu hilang, tak tahu gimana. Sedangkan dia ahli Firaun. Ahli Firaun ni maksudnya apa? Keluarga Firaun yang pasti-pasti akan dapat jawatan kalau lepas Firaun ni melingkup nanti. Cuma nak katanya resam dunia macam itulah. Setiap penentang, bila mana apa yang dia tentang tak boleh diterima oleh orang yang nak dekal dengan benda tu, akan berlaku penindasan-penindasan yang luar biasa.
Itu ialah di mana-mana tempat pun. Cuma saya nak ajak tuan-tuan semua fikir, lelaki yang lawan Nabi, yang bantu Nabi Musa dan lawan Firaun depan-depan ni, pernah tak dia fikir ataupun pernah tak dia terlintas, kita agaklah, waktu dia backup Nabi Musa tu, ada tak dia terlintas dalam hati dia, aku kena backup, nanti cerita aku masuk dalam umat akhir zaman? Dia tak pernah agak pun benda tu. Dia tak pernah agak pun, aku kena backup lah nanti dalam Quran akhir zaman nanti ada cerita aku ni, popular lah aku akhir zaman. Sekarang tak popular. Tak. Tuhan mengenali dan mengingati setiap perjuangan dan pengorbanan hamba dia. Dia tak pernah agak nama dia akan dimasyhurkan, dia tak pernah agak cerita dia pun akan dimasyhurkan, dan dia pun mungkin duk terfikir dah, jahanam dah aku lepas pada ni, selesai dah aku, cuma aku nak bagi lepas je. Apa yang aku sebut ni aku kena sebut, apa yang aku bawa ni aku kena sebut. Dan dia hilang daripada Mesir. Yang famous di Mesir pada waktu itu, dikenali di akhir zaman sebagai orang yang teruk. Yang teruk di Mesir pada waktu itu dikenali sebagai pemberani, dikenali sebagai jagoan, pahlawan pada waktu sekarang. Sebab Quran yang masyhurkan, nama tak tahu siapa, tapi tahulah satu orang lelaki yang telah membantu Musa alaihissalam. Satu lagi yang terakhir saya nak sebut, bila mana Nabi Musa dah melalui jerih perih yang begitu jauh ni, begitu panjang ni, dia minta pada Tuhan supaya dia meninggal ditanamkan di tanah suci. Dalam pengajaran hadis, penulis kata antara benda yang disarankan melalui hadis ni, niat bagi setiap Muslim bila mana dia nak mati, dia mati di tempat yang terbaik, iaitu di tanah suci. Semua kita berniat macam tu, supaya kita dikebumikan di tempat yang terbaik, iaitu di perkuburan Baqi' lah. Sebab itu dalam hadis sebut. Okay. Cuma tuan-tuan kena tahulah, ni saya sebut lah, yang pergi umrah dengan saya pun saya sebut benda ni. Di perkuburan Baqi' sekarang, semua yang meninggal tu, tuan-tuan jangan ingat mereka tu ialah pejuang-pejuang agama. Selain daripada sahabat Nabi tu, mereka pejuang agama lah. Okay. Ada orang-orang yang pencaci sahabat pun, dia orang dapat reserve daripada kerajaan. Waktu tu MOU kerajaan Saudi dengan negara dia okey, dia dapat ditanam di situ. Tapi dia tu waktu dia hidup, sahabat mana dia tak kafirkan, dia kafirkan. Tapi dia tanam di situ. Okay. Yang ni tak masuk dalam doa kebaikan ni. Ada orang naklah bagi saya mati sini. Okey, bagus. Tapi kena tahu amalan-amalan kita pun kena settle. Dia berhutang dengan orang banyak di Malaysia, pergi umrah niat nak mati. Baguslah niat nak mati. Tapi hutang anda tak selesai. Anda mati di Baqi' pun, tanam di Baqi' pun tak selesai yang tu. Berniat tu kena ada, tapi beramal soleh tetap perlu ada. Bukan syarat mati tersangkut bendul kat mana-mana, jatuh mati dekat Madinah, lalu tanah di Baqi', syok duduk tunggu dalam kubur macam tak ada apa. Tak, susah juga kalau tak ada amal kebaikan yang baik. Walaupun mati di negara kafir, di tempat semua kafir, mati di Vatican City, tak ada seorang Islam di situ, tapi kalau anda seorang yang baik, anda dapat rahmat Tuhan. Cuma nak sebut setting pemikiran, nak bagi betul balik. Ada orang dia kira nak mudah semata-mata, sedangkan segala benda yang nikmat ni tak akan dapat dengan mudah, melainkan perlukan kepada pengorbanan dan jati diri, macam mana Nabi Musa mempertahankan di sebalik kesusahan yang dia lalui. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Selesai kita kisah yang ke-10. Kita akan sambung lagi kisah yang seterusnya. Masih lagi kisah Nabi Musa dengan satu orang wanita tua daripada Bani Israel, yang agak panjang cerita ni. Kita sambung pada minggu depan. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.